Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM Tingkatan 2. So, cikgu nak sambung bab 1 pola dan jujukan contoh 7 hingga 12 daripada buku teks. Okey, seterusnya kita sambunglah. Okey, contoh 7 daripada textbook. Lengkapkan jujukan nombor berikut. Okey, so dekat sini kita nak lengkapkan jujukan dia. So kita tengok yang pertama dululah. So 7 hingga 13. So 7 hingga 13 pelajar tahu dekat sini dia kena tambah dengan 7 hingga 13 ni tambah dengan 6. So 7 13. So kita tambah dengan 6. 7 tambah 6 13. So kita cubalah, kita cuba. Okey, seterusnya 13 ni ditambah lagi dengan tambah dengan 6. So pelajar akan dapat 19. So 19 kat sini. So 19 tambah dengan 6. So pelajar akan dapat 25. So betul lah. Okey, turutan dia ataupun jujukan dia tambah dengan 6 lah. So dapat 25. So 25 tambah dengan 6. So kita dapat 31. 31 tambah dengan 6. So kita akan dapat 37 dan seterusnya. Mudah je Okey. Untuk B. Untuk B, so first kali kita dapat 88. Okey. Tapi kita tak boleh nak tentukan terus di ruang kosong ni. So kita tengok dua nombor yang ada dekat sini. So macam mana 64 dia jadi 52. So pelajar tahu 64 tolak berapa dapat 52. So dia tolak 12. Okey, betul 64 tolak dengan 12. So 50, 52. Okey. So kita nak confirm betul tak betul, kita kena cuba dah di ruang kosong yang ada ni. So dekat sini tolak 12. So dekat sini pun 88 tolak dengan 12 juga. Okey, pelajar tak confirm, pelajar boleh tekan kalkulator lah. Sebab kalkulator dibenarkan So 88 tolak dengan 12. So kita dapat 76. Okey, adakah 76 ni tolak dengan 12 dapat 64? Ya. So, 76 tolak dengan 12. So, kita dapat 64. 64 tolak dengan 12. So, kita akan dapat 52. So, betul lah. Tolak 12 tu betul. So, 52 tolak dengan 12. Okey, so kita dapat 40. So, dekat sini 40 lah. 40 tolak dengan 12. So, pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, so kita akan dapat 28. So, settle untuk B. Okey, kita pergi kepada C. C kita tengok dekat sini ruang kosong, 0.3 dan ruang kosong. So, kita ada dua sahaja dekat sini. Okey, so bila dua kat sini, pelajar yang mahir sifir, pelajar akan tahulah. So 27. Okey, 27 didarab dengan 3. So mesti dapat 81. So pelajar tahu. Pelajar yang mahir sifir dia tahu. Okey, adakah 0.027 darab 3 dapat nilai ni? Tak Sebab dekat sini kita ada 0.3. So bermakna 0.027 didarab dengan 0.3. Adakah dapat jawapan dia? So kita tekan kalkulator lah. Kita cuba dia try and error Okey, 0.027 didarabkan dengan 0.3. So kita dapat jawapan dia 81. Okey, ni kita kena tekan engineering lah. Shift engineering kalau tak silap Okey, so kita akan dapat jawapan dia kat sini. Okey, 0.081 darab lagi dengan 0.3. So kita akan dapat, pelajar boleh tekan shift engineering. So akan dapat 2.43 lah. Ataupun jap Okey, 0.00243.
0.00243. So kita tahulah dia darab 0.3. So dekat sini 0.3 pun darab 0.3. Okey, kita akan dapat jawapan dekat situ lah. Okey, so cikgu tekan balik 0.3 darab 0.3. So kita akan dapat 0.09. Okey, 0.9 didarab dengan 3. So dapat tak 0.027? So dapat. Okey, cikgu tekan semula 0.09 didarab dengan 0.3 So 0.027. So jawapan dia, jujukan dia darab 0.3 lah. So dekat sini macam mana kita dapat 0.3 dekat sini? Bermakna dekat sini mesti 1 kan? 1 darab 0.03 1 ke Okey, 1 darab 0.3 tak dapat rasanya ni. Cikgu cuba. 3. So kita akan dapat 0.3. So 1 lah, betul lah. Okey, 1. So settle. Untuk soalan C settle. Okey, untuk soalan D. Okey, soalan D. So dekat sini kita tengok Okey, soalan D ni cikgu rasa ada sedikit mistake lah. Okey, ataupun sedikit ralat daripada buku teks lah. Okey, kalau dekat sini 1.3 1/3. Okey, macam mana dia jadi 4/6? Sebenarnya ni bukan 4/6 Sebenarnya 1/3 tambah 1/3. So dia akan dapat 2/3. So dekat sini sebenarnya 2/3 ni. 2/3. Cikgu betulkan 2/3. So semua dekat sini semua tambah 1/3 So 2/3 tambah dengan 1/3. 2/3 tambah 1/3. So dapat 3/3. So dapat 1. So jawapan dia betul dekat sini. So kalau pelajar rujuk contoh daripada buku teks, so dekat sini pun tambah 1/3. So dekat sini pun tambah 1/3. Okey, macam mana kita dapat 1/3? Mestilah kosong kan? Kosong tambah 1/3. So 1/3. So macam mana 1/3 jadi kosong? Mesti negatif 1/3. So jawapan dia, jujukan dia tambah 1/3 lah. Okey, untuk tajuk ni pelajar boleh try and error lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 8. Okey, lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang dia beri. So pola dia dah bagi tolak dengan 4. So kita tekan kalkulator sajalah. Okey. So cikgu tekan kalkulator sebab kalkulator digunakan 96 tolak dengan 4. 96 tolak dengan 4. So kita dapat 92. Okey, 92 tolak dengan 4. Okey, kita dapat 88. So 88 tolak 4 mesti 84 lah. Okey, tapi kita nak tekan kalkulator sampai ke hujung senang Okey, 88 tolak dengan 4 84. So 84 tolak 4 80. Okey, 80 tolak 4. So kita dapat 76. Senang. Okey, mendarab nombor yang sebelumnya dengan 3. Ni nombor sebelumnya lah. So 7 kali dengan 3. So kita dapat 21. So 21 darab dengan 3. So pelajar akan dapat 63. So dia darab dengan 3 straight Okey, so cikgu kira semula 7 darab 3. 21 darab 3. 63 darab dengan 3. So 189. 189 dan seterusnya. Tapi kita kena darab dengan 3. Okey, seterusnya mengurangkan 8 daripada nombor sebelumnya. Nombor yang ada ni kita kurang 8. Apa maksud kurang 8? Kita tolak dengan 8. So sama juga pelajar just tekan kalkulator. So cikgu tunjuk 3 21.3. Okey, tolak 8.
So pelajar akan dapat 13.3. 13.3. 13.3 tolak dengan 8. So pelajar akan dapat 5.3. 5.3 tolak dengan 8 lagi. Okey, so kita akan dapat negatif 2.7. Negatif 2.7. Dan seterusnya. So cikgu tunjuk satu lagi. Negatif 2.7 tolak dengan 8. So kita dapat negatif 10.7. Tujuh mudah je Okey, seterusnya membahagi nombor sebelumnya dengan 5. So 400 bahagi 5. Okey, 400 bahagi dengan 5. So kita akan dapat 80. Okey, 80 bahagi dengan 5. Sebab dia kata dekat sini bahagi nombor sebelumnya dengan 5. 80 bahagi 5. So pelajar akan dapat 16. 16 bahagi dengan 5. So kita just tekan kalkulator sahajalah. Okey, so 3.2. 3.2 bahagi dengan 5. Okey, so kita akan dapat 0.64. 0.64 dan seterusnya. Mudah sangat-sangat Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 9. Nyatakan pola bagi jujukan nombor yang ada ni menggunakan nombor perkataan dan ungkapan algebra. So dia nak 3 dekat sini. Okey, so sekarang ni pelajar tahu kalau kita tengok pattern dia, kita dah tahu sebenarnya 1 tambah 8, so dapat 9. 9 tambah 8, so dapat 17. 17 tambah 8, so dapat 25. So semua ni kita tahu tambah dengan 8. So kita selesai yang pertama lah, nombor dulu. So nombor kita tahu 1, 9, 17, 25, 33. So kita tahu bila nombor dia tambah 8. So pola dia dekat sini kita tulis lah. Pola dia kita tambah 8. Tambah 8 Okey, cikgu tulis perkataan pula tambah 8. Just tambah 8 je lah. Okey, yang kedua dalam perkataan. So nombor settle dalam perkataan. Okey, dalam perkataan kita tambah 8 dengan nombor sebelumnya. Okey, so perkataan senang Okey, yang ketiga ungkapan algebra. So ungkapan algebra Okey, ungkapan algebra ni penting pelajar pelajar kena faham betul-betul. Okey, yang ni juga daripada penakkulan matematik lah. So kita tengok dekat sini 1, 9, 17, 25, 33. So dekat sini 1. So dekat sini kita tahu 1 tambah dengan 1 tambah dengan 8. Okey, so semua tambah 8 So macam mana dia nak jadi kosong, dia nak jadi 1. So 8 ni mesti didarab dengan kosong lah. 8 dan kosong kosong. So dia akan jadi 1 tambah 8 tambah 1 tambah dengan kosong. So 1 lah. Dekat sini pun sama juga, 1 tambah dengan 8. So dapat 9 kan. So maksudnya 8 darab 1 lah. Okey, yang ni pun sama juga, 1 tambah 8. So macam mana dia jadi 17? So mesti 8 darab 2, 16. Okey, tambah 1, 17. 1 tambah dengan 8 darab dengan 3. 1 tambah 8 darab dengan 4. Okey, so sekarang ni nombor yang berbeza ni
Okey, nombor yang berbeza ni kita gantikan dia dengan N. So, dia akan jadi macam ni lah. Okey, 1 tambah dengan 8. Okey, so cikgu jadikan dia N. So, N tu berapa? N tu ialah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, ni adalah ungkapan algebra. Okay, so settle. Maksudnya pola dan jujukan dia 1 tambah 8N. So, N tu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh 10, nyatakan sebutan kelima bagi jujukan berikut. Dia nak sebutan kelima. Kita ada 1, 2, 3. So, dekat sini kita tahu macam mana 2 jadi 10. So, mesti tambah 8. Betul So, 10 tambah 8 jadi 18. 18 tambah 8. Okey, so pelajar boleh tekan kalkulator lah. 18 tambah dengan 18 tambah 8. So, kita akan dapat 26. Okey, 26 tambah dengan 8. Okey, 26 tambah dengan 8. So, kita akan dapat 34. Tambah 8. Sorry pelajar So, tambah 8. So, pelajar akan dapat 34. Okey. So, sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. So, sebutan kelima ialah 34. Okay, so, settle pelajar ataupun sebutan yang pertama. So, kalau pelajar tengok dalam buku teks, sebutan pertama 2, sebutan kedua 10, sebutan ketiga 18, sebutan keempat okey 26. So, sebutan kelima. So, kita akan dapat 34. So, jawapan dia adalah 34 Mudah sangat-sangat. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 11 daripada buku teks. Okey, so dekat sini pelajar tengok saja pelajar dah faham Okey, pelajar yang dah mahir sifir, dah mahir penolakan dan penambahan. So, pelajar tahu okey, dekat sini mesti tolak 5. Tolak 5 dapat 60. Tolak 5 dapat 55. Tolak 5 dapat 50. Tentukan nombor 40. Okey, nombor 40 ni dalam sebutan yang keberapa? So, sebutan pertama 65. Sebutan yang kedua 60. Sebutan yang ketiga 55. Sebutan yang keempat 50. Sebutan yang kelima 45. Sebutan yang keenam 40. So, kita tahu sebutan yang keberapa? Sebutan ke-6. Ke-6. So, settle. Untuk dapat nombor 40. Mudah je kan? Okay, kita pergi kepada contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ni penyelesaian masalah lah. Okey, so kita tengok contoh 12. Spesifikasi. Saiz bekas dah ada. Makanan kering dan pelet boleh digunakan. Pemasa disediakan untuk mengatur jadual pemberian makanan. Menggunakan sistem terbaru mengelakkan makanan daripada menjadi lembab atau tersumbat dalam bekas. Penyimpanan boleh dikendali secara automatik atau manual. Okey, paparan pada skrin. Okey, gambar di atas ialah mesin pemberi makan ikan secara automatik dan spesifikasinya. Okey, Engway menetapkan pemberian makanan ikannya 4 kali sehari. So, dia dah tetap dekat sini 4 kali sehari dia nak bagi makan. Okey, pemberian makanan yang pertama 7:30 pagi. Okey, pada pukul berapakah ikan itu diberi makanan untuk kali ketiga? Okey, first kali kita kena faham dulu masalah dia lah. Okey, so masalah dia dekat sini dia nak apa ni? Pukul berapa makanan ikan untuk kali ketiga So, masalah pukul berapa makanan kali ketiga dan kali
ketiga. So sekarang ni dia dah bagi 4 kali. Okey, dia mesti bagi 4 kali ya. So macam mana kita nak rancang? So sekarang ni untuk satu hari kita ada 24 jam. Okey. So daripada situ pelajar tahu dah kalau satu hari 24 jam. So sekarang ni dia nak bagi 4 kali. So 24 bahagi dengan 6. Bahagi dengan 6 pula. Bahagi dengan 4 lah. 4 kali 4 kali. So 6 jam sekali. Okey, bermakna 6 jam sekali. So dia start bagi 7.35. So macam mana kita nak rancang strategi ni pelajar? Okay, dia jadi sama macam soalan yang atas tadi lah. Okey, pemberian makanan pertama 7.35. Okey, pemberian makanan yang kedua. So kita tahu setiap 6 jam. So 7.35 tambah dengan 6. So kita dapat berapa? 7 tambah 6. So sekejap kita tekan kalkulator. Boleh tekan kalkulator tak? 7.35 tambah dengan 6. So kita akan dapat 13.35. Maksudnya pukul 1.35 lah. Okey, ataupun kita buat teruslah 13.35. Okey, ataupun pukul 1.35 lah. Okey, pemberian makanan yang ketiga. So sama juga 13.35 kita tambahlah dengan 6 jam. Tambah 6 jam. So 1.35 dia mesti jadi 1.35 tambah dengan 6 jam. So kita akan dapat 7.35 malam. Malam sebab kat sini pagi. So pemberian makanan untuk kali ketiga 7.30 35. Okay, dan last kali kita buat kesimpulan lah. Kesimpulan ni kita jawab soalan dia tu lah. Okey, maksudnya pemberian makanan. Okey, pemberian makanan ketiga. Makanan kali ketiga. Ketiga 7.35 malam. Dah sangat-sangat. Okey, so itu saja daripada cikgu. Sebenarnya bila pelajar boleh pause dulu lah. Okey, dapat soalan, pelajar pause dulu. Pelajar tengok dulu. Okey, apa kehendak soalan. Okey, pelajar cuba jawab. Dan pelajar boleh play video cikgu untuk semak jawapan pelajar. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk sambungan matematik tingkatan 2. So, kita habis bab yang pertama lah. Okey, so itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Selamat menonton. Assalamualaikum.